Okey, saya telah membuat satu kajian tindakan berkenaan dengan bidang saya, iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan. Iaitu tajuk saya adalah penggunaan teknik simbol tangan stop and call memudahkan murid mengingati 11 komponen kecergasan fizikal dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Ya, jom kita pergi slide seterusnya. Saya ingin memperkenalkan, iaitu saya memfokuskan kepada satu topik pembelajaran dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan PJBK bagi tingkatan 4, iaitu subtopik kecergasan fizikal. Okey, seperti mana yang kita tahu, alamak saya kena admit lah sekejap. Okey, seperti mana yang kita tahu, saya ingin membenarkan dalam subtopik kecergasan fizikal, dia mempunyai komponen kecergasan yang mana dibahagiankan kepada dua set komponen, iaitu komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Teknik simbol tangan stop and call ni dizahirkan bagi membantu murid-murid saya, iaitu murid-murid tingkatan 4 untuk mengingati kesemua 11 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Yang mana teknik ini saya zahirkan adalah sangat mudah dan cepat, hanya menggunakan tangan sahaja, tangan yang kita ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kaedah dan menunjukkan simbol yang biasa mereka gunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Fokus kajian saya adalah kepada unit 6, iaitu kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, dan silibus mata pelajaran pendidikan jasmani kesihatan tingkatan 4. Okey, fokus saya juga iaitu dua set komponen kecergasan fizikal yang mana mereka perlu meletakkan aspek-aspek komponen di tempat yang betul. Seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi, kita mempunyai dua set komponen kecergasan fizikal, iaitu berdasarkan kesihatan dan berdasarkan lakuan motor. Jadi mereka perlu mengingat kedua-dua ini. Jadi nanti kita akan tengok apa masalah murid-murid saya. Okey, di sini saya ingin petik satu ayat daripada Saleh, Haiti dan Rohani Arba. Faktor guru adalah signifikan dalam mempengaruhi minat dan komitmen pelajar terhadap pelajaran serta berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum. Jadi faktor guru ni yang membawa kepada kemenjadian kurikulum tersebut, kemenjadian murid tersebut. Seterusnya, tujuan kajian saya melakukan kajian tindakan ini adalah untuk menambah amalan saya dalam PDPC dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Jadi saya mencari permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid saya dan dapat diselesaikan melalui inovasi ataupun strategi penambahbaikan dalam pengajaran dan pemudahcaraan saya. Jadi di sini saya memilih strategi menambah baik strategi PDPC saya dengan memperkenalkan satu kaedah teknik tangan yang diberi nama stop and call. Okey, di sini saya petik satu andaian daripada Watts 1985 yang mana ada beberapa andaian yang dibuat oleh Watts tentang penambahan kualiti pengajaran. Yang pertama, guru berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah yang mereka sendiri ketahui. Jadi guru mesti tahu apa masalah yang mereka sendiri ada masalah daripada diri mereka sendiri. Jadi yang kedua, guru menjadi lebih berkesan apabila didorong untuk memeriksa menilai kerja mereka sendiri dan kemudian mempertimbangkan cara memberi penerangan kepada murid secara berbeza. Di sini kita boleh tengok feedback ataupun refleksi daripada murid-murid ataupun daripada pentadbir, pegawai penilai, iaitu apabila kita dah buat satu PDPC, mereka pentadbir akan menilai kita dan akan memberi maklumat lah. Kemudian dia akan membagi penerangan terbeza kepada murid-murid. Okey. Mengikut dia punya tahap, murid-murid dia tahap. Yang ketiga, guru dan pengetua saling bantu-bantu dan kerjasama. Seperti mana kita tahu di SMK Padang Rumput sangatlah bagus pengetua dan pentadbir kerana saling bantu-membantu dalam menjayakan sesuatu tak kisah daripada kurikulum dan hal ehwal murid. Saya sangat bersyukur kerana dapat dipostingkan di SMK Padang Rumput kerana semua saling bantu-membantu antara satu sama lain.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah rakan guru dan pengetua membantu guru dalam perkembangan profesional mereka. Jadi ini adalah salah satu poin yang saya rasa penting kerana dalam kerjaya kita ni selain daripada diri sendiri, rakan guru dan pengetua serta pentadbir adalah sangat membantu bagi memperkembangkan perkembangan profesional kami sendiri, maknanya sebagai guru. Terima kasih kepada pengetua dan rakan guru-guru sekalian. Inilah tujuannya. Jadi di sini saya menerangkan dua objektif utama dalam kajian saya. Antaranya adalah yang pertama, mengenal pasti bilangannya betul dalam setiap set komponen kecergasan fizikal. Yang mana saya beritahu sebelum ini, komponen kecergasan fizikal terbagi kepada dua, iaitu berlandaskan kesihatan dan lakuan motor. Jadi mereka tak tahu di mana bilangannya. Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan berapa bilangannya. Komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor berapa bilangannya. Kadang-kadang mereka tertukar antara satu sama lain. Kadang-kadang ada 5 di bahagian lakuan motor, kadang-kadang mereka kata 6 di lakuan motor. Jadi saya nak membetulkan dan mudah ingat bagi mereka. Okay. Yang kedua, meletakkan setiap aspek komponen di tempat yang betul melalui 2 set komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Jadi seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi, ada 2 set komponen tu. Yang pertama, dia kena kenal pasti dulu. Ya, mengenal pasti dulu. Yang satu, adakah berdasarkan kesihatan 5, adakah komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor 5. Jadi dia kena tahu yang itu 5 atau 6, barulah dia boleh letakkan di mana komponen-komponen kecergasan tersebut. Jadi yang kena faham, dia kena ingat. Kumpulan sasaran saya untuk kajian tindakan ini adalah melibatkan seramai 9 orang murid tingkatan 4 Intan SMK Paya Rumbut Melaka yang terdiri daripada 6 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Murid-murid ini dikenal pasti lemah dalam meletakkan aspek komponen di tempat yang betul antara 2 set komponen kecergasan fizikal tersebut. Mereka juga dilihat sukar untuk menyatakan komponen-komponen yang terlibat dalam kedua-dua set tersebut. Jadi kumpulan sasaran ni saya lakukan kepada murid-murid 4 Intan SMK Paya Rumbut. Di sini saya ingin memperkenalkan kaedah kajian saya, iaitu reka bentuk kajian tindakan daripada model Chemis dan McTaggart yang mana diilhamkan ataupun dibina pada tahun 1988. Iaitu yang pertama, perlu ada mengenal pasti masalah, yang kedua merancang tindakan, yang ketiga melaksanakan tindakan, yang keempat memerhati, dan yang kelima refleksi. Jadi di sini saya fokus kepada mengenal pasti masalah dulu, yang mana murid saya mempunyai masalah untuk mengingat 2 set komponen tersebut, iaitu kecergasan fizikal dan aspek komponen yang di dalamnya. Apa yang ada dalam komponen kecergasan fizikal tersebut, kesihatan dan lakuan motor. Apa ada aspek yang berada di kesihatan dan apa aspek yang berada di lakuan motor. So jadi saya dah kenal pasti masalah. Tapi dengan cara apa? Kejap lagi saya akan bincangkan. Yang kedua, selepas saya mengenal pasti masalah itu, saya merancang tindakan. Apa tindakan saya seterusnya? Setelah saya tahu masalah murid-murid, saya perlu rancang tindakan. Jadi, di sini saya merancang satu teknik simbol tangan bagi memudahkan murid mengingati setiap aspek komponen tersebut. Jadi, seterusnya, setelah merancang tindakan tersebut, saya melaksanakan tindakan tersebut. Jadi saya melaksanakan tindakan mengikut perancangan. Saya merancang dahulu bagaimana teknik simbol tangan yang biasa mereka lakukan, yang familiar dengan mereka, untuk dia senang ingat. Okey, simbol tangan ni senang ingat. Tak perlu ada tambahan-tambahan alat yang lain untuk mengingati ke semua komponen tersebut. Seterusnya saya membuat pemerhatian, iaitu memerhati. Pengumpulan data melalui pemerhatian, temumbual dan analisis dokumen. Okey, jadi sini saya melalui pengumpulan data. Okey. Yang seterusnya refleksi, menganalisis, menilai dan membuat refleksi terhadap teknik simbol tangan stop and call berdasarkan dapatan kajian saya.
Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Di sini kaedah tinjauan awal telah dilakukan melalui 4 aspek yang dianalisis secara deskriptif yang bercorak naratif, iaitu penceritaan. Jadi yang pertama sekali saya membuat analisis dokumen, yang kedua pemerhatian, yang ketiga temu bual, dan yang keempat ujian diagnostik yang mana saya sendiri rangka untuk saya nilai di mana adakah mereka dapat menjawab soalan-soalan berkenaan dengan kecergasan fizikal tersebut. Ujian diagnostik ni saya bahagikan kepada dua, iaitu ujian diagnostik 1 dan ujian diagnostik 2. Baik, tindakan yang saya jalankan, yang pertama sekali saya membuat pemerhatian di dalam bilik darjah. Okey, saya petik satu kata-kata daripada Gay et al. Pada tahun 2006 yang mana menyatakan bahawa kaedah pemerhatian di dalam bilik darjah membolehkan penyelidik mendapat maklumat yang terperinci berbanding melalui pengakuan subjek semata-mata. Jadi saya dengan ini membuat pemerhatian dalam bilik darjah berbanding melalui pengakuan daripada temu bual semata-mata. Jadi saya buatkan kedua-duanya. Okay, pemerhatian bilik darjah. Sebelum saya melakukan kajian tindakan ini, saya cuba untuk melakukan soalan secara verbal kepada kelas 4 intan. Jadi di sini saya dapat ada masalah dan isu-isu yang timbul semasa kaedah PDPC berlangsung. Okay. Seterusnya saya lakukan ujian diagnostik 1 yang mana ujian ini saya rangka sendiri dan hasil refleksi menunjukkan bahawa perlu ada penambahbaikan amalan PDPC saya melalui penggunaan anggota tubuh badan dan simbol yang biasa mereka gunakan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi bila saya tengok ujian data daripada ujian diagnostik 1, memang perlu diambil perhatian kerana mereka telah belajar subtopik ini daripada tingkatan 1. Jadi buat pengetahuan semua, subjek peringkat jasmani kesihatan ada satu subtopik iaitu subtopik kecergasan yang mana mereka ini akan belajar daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Jadi di tingkatan 4 saya tanya kepada diri saya sendiri, mengapa ada murid yang masih tidak dapat menghafal ataupun memahami kedua-dua komponen kecergasan fizikal ini, sedangkan mereka telah 4 tahun belajar di bangku sekolah yang mana diulang-ulang topik kecergasan fizikal. Seterusnya tindakan yang saya lakukan iaitu temu bual, iaitu mendapatkan isu ataupun masalah murid-murid berkenaan dengan subtopik kecergasan. Yang mana ada beberapa murid yang saya temu bual, mereka mengatakan bahawa subtopik ataupun pendidikan jasmani dan kesihatan ni tak penting bagi mereka. Jadi mereka fokus hanya kepada subjek yang penting sahaja. Jadi masa kelas tu mereka ingat PJ hanya untuk main bola, untuk bersukaria saja. Tapi mereka salah. Jika main bola ataupun main sukan, mereka tidak tahu tunjang ataupun asas kepada permainan tersebut, mereka tidak boleh pergi jauh. Iaitu tak boleh mewakili sekolah ke peringkat-peringkat yang seterusnya, sama ada mewakili sekolah, mewakili daerah, negeri maupun kebangsaan. Jadi kita tengok yang seterusnya. Jadi setelah saya melakukan temu bual, saya wujudkan dan perkenalkan kepada mereka satu teknik simbol tangan. Okay, jadi saya fikirkan satu teknik simbol tangan yang biasa ataupun lazim oleh masyarakat zaman sekarang dalam kehidupan seharian. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan teknik tangan ini. Okay, selepas itu saya lakukan ujian diagnostik 2. Setelah saya perkenalkan kepada murid-murid saya teknik simbol tangan ini, saya berikan mereka ujian diagnostik 2. Saya ingin tekankan bahawa apabila selepas daripada ujian diagnostik 1, saya tidak membincangkan jawapan bagi ujian diagnostik 1 tadi. Bagi untuk saya mengambil tindakan yang seterusnya iaitu memperkenalkan teknik simbol tangan ini. Jadi saya tak ada bincangkan,
Saya tak ada bagi tahu mereka berapa markah yang mereka dapat. Saya tak ada bagi tahu mereka berapa orang yang dapat 11/11. Tak ada. Jadi saya tak bincangkan jawapan tu. Hanya untuk saya nak lakukan, saya nak perkenalkan teknik simbol tangan ini. Jadi setelah saya lakukan ujian diagnostik 2, barulah saya dapat menilai tahap pencapaian kemahiran yang telah dipelajari melalui teknik simbol tangan ini. Baik, seterusnya setelah saya buat ujian diagnostik 2, saya membuat temu bual sekali lagi, iaitu bagi mendapatkan refleksi mereka setelah mereka mempelajari teknik simbol tangan stop and call yang telah saya perkenalkan kepada mereka. Adakah teknik ini berkesan kepada mereka? Adakah memberi impak yang maksimal pada diri mereka? Yang itu kita akan tengok sebentar saja lagi. Okey, di sini adalah teknik simbol tangan yang mana saya perkenalkan kepada mereka. Jadi tangan sebelah kanan, kita pergi kepada tangan sebelah kanan, iaitu bagaimana saya dapat inspirasi daripada 5 dan 6, ataupun tangan sebelah kanan 5 dan tangan sebelah kiri 6. Okey, bagi saya dalam Islam, semua benda yang baik mestilah dijalankan ataupun diutamakan sebelah kanan. Jadi itu adalah yang terpenting. Jadi tangan sebelah kanan saya wakilkan kepada komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kenapa saya letak sebelah kanan paling afdal? Sebab kesihatan adalah tunjang utama, asas kepada diri kita. Jadi saya letakkan sebelah kanan. So lambang ataupun simbol kepada sebelah kanan ni lebih kurang stop. Biasanya orang akan menahan kenderaan ataupun tahan rakan-rakan kita, tunggu kejap. Tunggu kejap tu maksud kita akan stopkan kawan-kawan kita. Okey. Di sini saya ingin perkenalkan yang saya akan terangkan yang 5 ini, iaitu yang pertama kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik adalah daya tahan kardiovaskular, yang mana kardiovaskular ni berkaitan dengan jantung, daya tahan jantung. Daya tahan otot yang kedua, di sini daya tahan otot. Yang ketiga adalah kekuatan otot, fleksibiliti dan komposisi badan. Jadi yang ini adalah asas kepada kesihatan diri kita, setiap individu. Jadi yang ini yang paling penting, yang sebelah kanan yang paling penting, iaitu kesihatan diri kita. Apabila kita dah dapat asasnya, iaitu telah baik dari segi kesihatan, yang 5 ni, kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti ataupun kelenturan dan komposisi badan, kita seterusnya boleh pergi ke, apabila ingin pergi jauh dalam sukan, permainan, kita perlu ada 6 lagi. Okey, 6 lagi komponen kecergasan berdasarkan lakuan motor untuk prestasi sukan yang lebih baik. Jadi yang ke-6, sebelah kiri saya berikan simbol seperti call. Biasanya masyarakat zaman sekarang kalau buat macam ni je, ataupun ni adalah nombor 6. Okey, nombor 6. Ataupun murid-murid zaman sekarang kalau buat macam ni je, minta nombor telefon. Di sebab itu saya dapat inspirasi, saya buatlah simbol call. Jadi sebab itulah dapatnya nama stop and call. Jadi saya mengenalkan 6 komponen kecergasan fizikal yang mana mewakili kelajuan, ketangkasan, koordinasi, kuasa, masa reaksi dan imbangan. Yang penting mereka boleh tahu yang mana stop, yang mana call. Yang penting kesihatan dahulu. Datang 5 sebelah kanan. Datang 5 sebelah kanan adalah benda penting. Kesihatan asas. Okey, yang sebelah kiri adalah untuk prestasi. Peningkatan prestasi. Iaitu 6 komponen tadi. Kelajuan, ketangkasan, koordinasi, kuasa, masa reaksi dan imbangan. Jadi kita pergi slide seterusnya. Kita tengok ke dalam aplikasi terhadap murid. Jadi Raja 3 menunjukkan aplikasi murid terhadap simbol stop. Yang mana dalam kelas saya wajibkan mereka untuk menunjukkan stop
di hadapan. Tangan mereka saya minta mereka tegangkan ataupun luruskan tangan mereka seperti membayangkan mereka menahan sesuatu atau menahan rakan mereka atau menahan bas. Okay? Bayangkan sesuatu dan mereka boleh ingat sebelah kanan kesihatan. Sebelah kanan kesihatan. Jadi apa yang penting yang mereka boleh dapat yang tadi itu, kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, komposisi badan dan kelenturan. Jadi saya tunjukkan yang seterusnya. Yang ini pula Raja hentak menunjukkan aplikasi murid terhadap simbol call, yang mana saya minta murid untuk membuat simbol ini, iaitu simbol call ataupun simbol 6. Jadi saya minta murid untuk ingat kembali apa aspek yang ada dalam komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Baiklah, seterusnya saya rangkumkan di sini gambar aplikasi terhadap simbol stop and call yang mana mewakili dua set komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Buat pengetahuan semua, PDPC ini berlangsung sebelum kita MCO, maknanya sebelum kita bercuti raya. Jadi saya sempat merakamkan video dan membuat kajian tindakan ini sebelum cuti raya Aidilfitri. Seterusnya saya mengambil gambar dua orang murid yang menunjukkan simbol tangan stop and call. Baiklah, dapatan dan perbincangan. Sebelum penggunaan kaedah stop and call, saya membuat satu analisis dokumen yang dijalankan kepada 9 orang murid. Yang mana dapatan tersebut menunjukkan bahawa 6 daripada 9 orang murid tidak dapat meletakkan komponen kecergasan fizikal pada set yang betul. Jadi ada komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Dia tidak dapat lengkapkan di mana letaknya aspek komponen tersebut. So ada 5 dan ada 6, dia kadang-kadang ada salah. Salah letak, ada yang 3 orang murid lagi tidak dapat menjawab keseluruhan 11 komponen tersebut dan meninggalkan ruangan kosong tanpa dijawab. Jadi di sini saya teruskan lagi dengan analisis pemerhatian pula. Jadi 8 daripada 9 orang murid kelihatan bingung apabila saya bertanya soalan secara verbal berkenaan dengan topik komponen kecergasan fizikal tersebut. Saya tengok seperti mereka tidak pernah tidak pernah belajar tentang kecergasan fizikal. Mereka tidak tahu apa itu komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Jadi ada yang bingung kenapa, macam mana dia punya susunan ataupun bagaimana nak letakkan di tempat yang betul. Okey, itu analisis pemerhatian saya. Yang seterusnya saya gunakan temu bual, iaitu saya bertanya kepada mereka adakah mereka mempunyai kesukaran untuk menghafal kedua-dua set tersebut, termasuklah komponen terlibat dalam setiap komponen. Mereka mempunyai masalah untuk menghafal kedua-dua komponen set tersebut. Dan mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak mendapat mengaitkan komponen kecergasan fizikal dalam kehidupan seharian. Okey, apabila mereka tidak tahu komponen kecergasan fizikal, tak memahami secara mendalam, jadi mereka secara asasnya pun dia tak faham. So macam mana mereka nak mengaitkan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, setelah saya perkenalkan kaedah teknik stop and call ini, saya membuat sekali lagi analisis dokumen yang mana saya dapati bahawa semua murid-murid dapat menjawab dengan tepat 11 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor, iaitu kesihatan 5 dan lakuan motor 6. Alhamdulillah, setelah saya perkenalkan teknik ini. Analisis pemerhatian pada kajian ini pula menunjukkan mereka yakin untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada mereka berkenaan dengan subtopik. Apabila saya tanya dalam kelas, mereka lebih yakin menjawab
Sebab mereka kadang-kadang sebelum saya tanya, mereka dah standby dah gunakan teknik stop and call. Okey, dia dah bayangkan, okey, kat tangan mereka dah gunakan teknik 5 di sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Okey, yang mana yang cikgu nak tanya. Okey, dia dah ingat dah. Dia gunakan teknik ini. Dan seterusnya saya lakukan temu bual. Temu bual ini mereka menyatakan bahawa memudahkan mereka untuk menghafal ke semua 11 komponen kecergasan fizikal. Okay, selepas itu kaedah ini mereka menyatakan bahawa menyeronokkan dan dekat dengan kehidupan seharian mereka. Sebab biasanya memang kita gunakan untuk macam saya beritahu tadi, sebelah kanan kita biasa tunjukkan untuk menahan sesuatu ataupun tahan kawan ataupun tahan teksi ataupun bas. Okey, jadi tahan kawan-kawan mereka. Jadi dia dekat. Oh, 5. Okey, sabar jap. Okey, 5. Yang mana yang 6 tadi tu iaitu buat call. Biasanya okey, kita buat call saya nanti. Yang itu lah, sebab dia dekat dengan kehidupan seharian mereka, senang. Baik, rumusan dan implikasi kajian ini, saya mendapati saya memerlukan pendekatan yang kreatif dalam mempelajari sesuatu kemahiran yang hendak diterapkan dalam pembelajaran. Jadi saya sebagai guru, saya mendapati bahawa saya perlu kreatif untuk menyampaikan sesuatu ilmu ataupun kemahiran kepada murid-murid saya. Jadi saya perlu kreatif sewaktu merangka dan melaksanakan sesi PDPC agar dapat menarik minat murid-murid dalam mempelajari konsep asas atau sesuatu kemahiran yang ingin disampaikan. Jadi saya perlu kreatif, bukan saja talk and talk. Saya perlu ada satu inovatif punya kerangka. Jadi saya boleh perkenalkan teknik itu, selepas ini saya kenalkan teknik ini untuk menarik minat murid dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Kerana pada zaman sekarang pendidikan jasmani dan kesihatan sering dipandang serong dan dipandang tidak penting kepada masyarakat. Jadi mereka memfokuskan kepada subjek teras dan subjek yang masuk peperiksaan sahaja. Jadi apabila dengan adanya idea kreatif dan inovatif, mereka lebih minat, cenderung kepada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Yang seterusnya, saya boleh menambah baik dengan menerapkan elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menambah baik cara penyampaian ilmu PGPK kepada murid-murid. Jadi jika adanya inovasi, adanya kreativiti, kita boleh menambah baik cara penyampaian guru ilmu PGPK ni kepada semua orang murid. Sebenarnya saya ingin kongsikan bahawa pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bukanlah seperti yang dianggap oleh masyarakat di luar sana, yang mana pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan semua orang cikgu belajar. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok, kita hayati buku-buku teks, kita boleh baca, sebenarnya ia lebih kepada kesihatan dan cara lakuan. Jadi kalau cikgu itu sendiri tidak tahu cara lakuan, contohnya saya ambil contoh softball. Softball, sukan softball. Bukan semua orang boleh tahu ataupun semua orang boleh mengajar teknik ataupun asas softball, asas kriket, asas bola sepak. Jadi ilmu itu tak sampai kepada mereka. Jadi dia sepatutnya mereka yang mempunyai pengalaman, mereka yang orang kata letak di tempat yang betul, barulah boleh mereka mengajar, menyampaikan ilmu dengan betul dan tepat. Itu saya ingin menekankan kepada guru pendidikan jasmani dan kesihatan. Tak boleh sekadar kita tengok buku teks ajar ataupun minta untuk budak present. Okey, cikgu bagi subtopik ni, okey, minggu depan awak present. Saya rasa itu bukan cara cikgu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan mengajar. Saya rasa itu lebih memang betul berpusatkan murid, tapi apa sebenarnya yang kita nak sampaikan. Okey, baik, kita teruskan kepada seterusnya. Yang ini adalah cadangan penambahbaikan kepada kajian saya, iaitu penzahiran inovasi mawujud. Okey, penzahiran inovasi mawujud seperti kad soalan yang mana membolehkan
murid-murid nampak dengan lebih jelas dan nyata tentang ilmu yang ingin diberikan oleh guru. Jadi saya rasa selepas ini saya akan mengeluarkan satu inovasi yang mewujud, yang kita nampak. Kajian saya ini dia tak nampak. Dia, maksud saya, dia hanya menggunakan teknik simbol tangan saja. Teknik simbol tangan saja. Jadi selepas ni mungkin saya boleh membuat satu kad soalan, inovasi yang lebih, orang kata bukan saya saja boleh gunakan, kad soalan tu boleh digunakan oleh semua guru-guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Dan seterusnya bagi membantu memudahkan guru-guru dan murid-murid semasa PDPC seumpama dengan kajian tindakan saya ini. Di sini saya ingin berkongsikan refleksi murid terhadap teknik simbol tangan stop and call. Refleksi murid, mungkin ada masalah teknikal dari segi audio, saya tak pasti di mana. Okey, tak apa. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada saya. Okey, Cikgu Zakwan, maksudnya pembentangan ni slide dah ikut format dia. Ini format yang sebenar untuk kita membuat pembentangan. Nanti boleh share lah, boleh? Ya betul. Teknik simbol tangan ini boleh digunakan daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, tak ada masalah. Sebab daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 mereka belajar benda yang sama, iaitu dalam satu topik kecergasan fizikal. Boleh digunakan, tak ada masalah. Soalan lain? Okey, tanya Cikgu Zakwan. Okay, kalau satu pembentangan yang bagus lah, sangat bagus. Terima kasih banyak. sama. Ada apa pertanyaan daripada guru-guru Kak B yang ada ni? Saya akan soalan dan pertanyaan dan komen terhadap kajian tindakan saya. Cikgu Zakwan tu, Cikgu Anita ada tanya dekat mesej tu. Oh, sekejap. Oh, okey. Ya, terima kasih Cikgu Siran. Dia menerangkan semula 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, 6 komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakon motor. Okey, tak dengar. Cikgu Fairuzah tak dengar. Tadi tak dengar saya cakap ke? Dengar. Oh, okey. Sabar. Dekat sini ada tulis tak dengar. Tadi yang pelajar punya tu. Okey. Oh, okey. Mungkin saya mengalami masalah teknikal ni. Adakah ini inovasi ataupun kajian tindakan? Iaitu saya melakukan kajian tindakan. Saya belum membuat satu inovasi lagi. Inovasi saya akan lakukan setelah ini. Sebab saya akan retikan daripada kajian tindakan ini, saya akan buat satu inovasi yang lebih baik. Itu saya kata tadi, cadangan penambahbaikan saya adalah untuk mewujudkan satu barang wujud yang mana mereka boleh gunakan, cikgu-cikgu boleh gunakan. Yang ini hanya kajian tindakan saja. Baiklah, soalan lain? Nak tanya, Cikgu Asiran nak tanya. Line pula tak okey. Cikgu Asiran type je lah dekat mesej. Assalamualaikum, Cikgu Zakwan. Saya rasa, alamak. Assalamualaikum, Zakwan dengar tak? Cikgu Asiran? Dengar. Okey, boleh dengar.
Saya tengok Zack, Cikgu Zack punya tu inovasi tu okey. Cuma kan saya cadanglah buat program khas untuk komponen ni di peringkat tingkatan 1 lagi. Sebab kalau kita tengok kan tingkatan 1 tu, dia aspek 3, aspek 4 kecergasan tu dia akan berlaku pada tingkatan 1 dah. Tapi dia tidak menjurus yang lebih tepat pada masa tingkatan 4 tu. Tingkatan 4 dia dah sebut satu persatu. Cuma di tingkatan 1 saya tengok untuk aspek 3 dengan 4 dari segi kecergasan. Jadi kat situ saya rasa kalau kita buat program, maksudnya budak dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Mungkin inovasi yang Cikgu Zakuan nak buat tu sangat diperlukan waktu itu. Jadi sebab kalau kita tengoklah, kalau daripada awal lagi pun gimnastik asas, pergerakan berirama, bola sepak, bola jaring, bola tampar, badminton, semua pakai 11 komponen tu. Jadi kalau asas awal kita dapat terapkan 11 komponen ini dengan jelas, kita tak ada masalah sampai tingkatan 5. Malah PBD pun no problem lah pada saya lah. Sebab kalau terus tingkatan 4 kan dia memang nampak lebih mengkhusus kepada secara objektif setiap kemahiran komponen tu. Tapi sebenarnya kita dah pakai dari tingkatan 1 lagi benda tu. Itu je lah pandangan saya. Baik, terima kasih Cikgu Hasiran. Saya ingin menjawab. Yang mana di dalam saya punya slide tadi, saya ada memberitahu bahawa komponen kecergasan fizikal ini telah dipelajari sejak dari tingkatan 1, iaitu mereka telah belajar asas daripada tunjang, iaitu tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Mereka belajar topik yang sama, 11 komponen kecergasan yang sama. Jadi memang betul saya boleh kongsikan tag ini, cikgu-cikgu fikir boleh gunakan, tak ada masalah, daripada tingkatan 1 lagi sebab dia asas. Sehingga tingkatan 4 tu mereka dah pergi kepada prestasi sukan. Jadi mereka lebih mendalam sedikit. Jadi yang penting asas tu. Asas dah ada, barulah kita boleh pergi kepada prestasi. Ya, Cikgu Aziz tadi ada tanya. Okey, baik. Komen. Okey, dengar Zakuan suara Boleh dengar, Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Zakuan. Saya nampaklah memang committed dalam melaksanakan kajian tindakan. Okey, saya catat masa pembentangan Cikgu Zakuan bermula pada pukul 11.36 AM dan tamat pada pukul 12.09 PM. Okey, jadi Cikgu Zakuan mengambil masa lebih kurang 33 minit. Okey, kalau nanti kan Cikgu Zakuan berpeluang untuk buat pembentangan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa, Cikgu Zakuan kena pastikan maksimum masa pembentangan hanyalah 10 minit sahaja dan 5 minit Q&A. Okey, Cikgu Zakuan kena kompreskan, yang mana tak perlu tu, tak perlu cerita. Macam framework tadi kan, cukup Cikgu Zakuan terangkan, Cikgu Zakuan pakai model kajian tindakan daripada Chemist dan McTaggart. Tak perlu ceritakan dia punya kitaran dia tu, cycle tu tak perlu ceritakan, just mention dia punya model kajian tindakan tu adalah daripada Chemist dan McTaggart. Okay. Lepas tu yang kedua saya nak tanya sebenarnya Cikgu Zakuan, apa perasaan Cikgu Zakuan setelah selesai melaksanakan kajian tindakan? Susah tak sebenarnya nak menulis kajian tindakan ni Cikgu Zakuan? Pada pendapat saya, untuk menulis kajian tindakan tidaklah sesusah kita buat tesis. Sebab buat tesis sangat susah dan saya tulis ni santai-santai je. Sebenarnya tak susah pun. Boleh kita sharekan kepada cikgu-cikgu, nanti kita buat kajian tindakan sama-sama. Senang je. Berapa lama Cikgu Zakuan ambil masa untuk siapkan? Untuk siapkan yang sebetul-betulnya 4 hari dah cukup. Kalau betul-betul fokus. 4 hari untuk betul-betul fokus lah. Untuk menulis saja. Bukan panjang kajian untuk menulis saja. 4 hari boleh siap. Kalau termasuk kajian tu Cikgu Zakuan berapa lama Termasuk kajian saya ambil masa lebih kurang 11 hari lah. Okey, so memang dalam time frame yang tepat lah sebenarnya. Adakah pakai format kajian tindakan 1 to 10? Ya, saya menggunakan format kajian tindakan 1 to 10 yang digunakan oleh Cikgu Aziz. Okey, cuba komen sikit Cikgu Zakuan, format tu macam mana? Adakah Cikgu Zakuan first time diperkenalkan dengan model kajian tindakan 1 to 10 tu rasa mudah atau macam mana? Atau Cikgu Zakuan jumpa ada lagi kaedah yang lebih mudah dalam menulis kajian tindakan? Okey, respon saya kepada
model 1 to 10, model ni sangat mudah saya gunakan sebab dia dah siap ada rangka dia. Sangat mudah dilakukan, saya hanya mengisi kekosongan dan saya cuma elaborate saja dengan isi yang saya ada. Saya belum jumpa lagi teknik 1 to 10 ataupun teknik yang lain seumpama dengan ini. Yang saya rasa yang ini yang paling senang saya ikuti, teknik 1 to 10 ni. Saya Okey, sangat tahniah Cik Zakwan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. saya dapat bangga dapat tahu teknik ini sangat senang. Tak perlu nak susah. Kajian tindakan. Yes. Ya, ada soalan lain? Ataupun komen-komen, saya alu-alukan kepada komen-komen juga. Komen penambahbaikan ataupun apa? Ya, soalan daripada Cikgu Nurul Kolbi, saya rasa teknik itu adalah teknik inovasi. Bukan. Ini adalah teknik kajian tindakan. Seperti mana saya respon tadi, inovasi adalah satu bahan mawujud. Cikgu Raimah dah beritahu. Okey. ABM adalah alat bantu mengajar. Inovasi biasanya kita buat untuk alat bantu mengajar. Jadi yang ini saya tak ada keluarkan apa-apa inovasi, saya cuma memperkenalkan teknik simbol tangan saja. Dan saya membuat kajian terhadap teknik simbol tangan ini. Saya tak ada buat apa-apa alat bantu mengajar. Saya cuma memperkenalkan teknik saja. Ada lagi soalan? Nampak mudah Cikgu Zakwan dalam pelaksanaan penulisan dan pembentangan tu nampak orang kata tidaklah terlampau banyak kerjanya lah. Betul ke? Yang saya nampak itulah. Apalagi kita memang dah disediakan dengan format 1 to 10 tu, nampak kita lebih mudah menyusun kerja kita lah. Saya pun menulis itu, saya tengok masa macam memang mudah, banyaklah mudah bila kita gunakan teknik 1 to 10. Ada tak lagi? Kalau tak ada, kita nak dengar pembentangan yang seterusnya pun.